majlis yang besar lah, majlis maghfirah, majlis keampunan daripada Allah SWT. Ni Allah pilih kita lah semua dengan rahmat dia kan. Allah pilih kita tanpa kita rancang, yang mana Allah Ta'ala dah tulis ketika 50,000 tahun dulu sebelum langit dan bumi diciptakan, ketika mana arasy Allah Ta'ala berada di atas air. Setiap qada dan qadar, setiap bilangan makhluk tu Allah Ta'ala dah tulis. Dakwah dah kering, pena dah diangkat. Jadi kita syukurlah kepada Allah SWT. Allah SWT pilih kita. Allah Ta'ala jadikan kita makhluk sebaik-baik makhluk, yakni manusia, asyraful makhlukat, dan memberi kita kehidupan hayat. Dan Allah Ta'ala pilih kita di alam arwah ni, yakni kita ni adalah ruh untuk umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatamul Anbiya kan, umat yang terakhir namun umat yang terawal akan dimasukkan syurga Allah SWT kan. Seperti mana Tuan Syekh cakap kan, untuk dapat tiket tu tak lain tak bukan kenal diri, kenal Allah kan. La ilaha illallah kan. Semua Nabi-Nabi pada awal hingga akhir membawa risalah yang sama kan. Nabi SAW bila mana dia bawa risalah ni, kalimah ni, dia tak bagi tahu ya ayyuhal Arab, tidak. Masa di Mekah tu, pada orang Arab ya keliling kan, patut-patut ya ayyuhal Arab kan, ataupun ya ayyuhal Quraisy kan, ataupun ya ayyuhal Madinah, di Madinah. Tidak. Nabi kata ya ayyuhan nas kan, ya ayyuhan nas. Yang ni manusia yang Nabi niatkan di situ, manusia untuk di seluruh alam kan, manusia untuk seluruh alam. Ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu kan, bukan hanya manusia di Makkah Madinah, manusia untuk seluruh alam sampai kiamat. Ucaplah kamu la ilaha illallah kan, menafikan tiada yang berkuasa, hanya saja Allah yang berkuasa kan. Maka kan, bila mana dia mati dengan i'tikad yang benar-benar kan, bahawasanya tiada ilah yang disembah, tiada yang berkuasa melainkan Allah, man akhir kalam la ilaha illallah dakhalal jannah kan. Daripada mafhum ayat ni, hadis ni, barang siapa yang mati di akhir kalam dapat ucap la ilaha illallah dengan ikhlas, maka Allah SWT akan masukkan dia ke dalam syurga Allah SWT kan. Jadi latihan-latihan yang macam mana Syekh kan, kita punya murabi ni bagi tahu kan, macam mana perlu skill lah kan, macam mana keadaan yang kita lihat, dengar, semua ni kita bertauhidkan hanya saja kepada Allah kan. Seumpama langit yang kita lihat, langit, Masya Allah, langit tinggi, namun Allah SWT lebih tinggi lagi kan. Masya Allah, gunung besar, namun Allah Ta'ala maha besar lagi kan. Masya Allah, kita Ferrari cantik, Lamborghini kan, cantik, namun Allah Ta'ala lebih cantik lagi. Allahu Akbar kan. Tukar kan. Macam mana Syekh beritahu tadi kan. Masya Allah, kita tengok kan, orang ni kaya kan, kaya, namun Masya Allah, Allah Ta'ala maha kaya, maha kaya. Jadi apa saja yang kita nampak kan, kita tukar, masukkan kebesaran Allah kan, insya-Allah Ta'ala kan. Inilah nafi ya, nafi la tiada, la ilaha, tiada yang disembah, tiada yang berkuasa illallah, yang berkuasa hanya Allah SWT. Dengan harapan bila mana saat-saat sakaratul maut tu kan, datangnya malaikat maut pun kita kata la ilaha illallah kan. Kubur, mahsyar, mizan kan, hanya dengan rahmat Allah saja kan. Dengan rahmat Allah saja yang kita akan masuk syurga kan, bukannya dengan amalan-amalan tadi.
dengan rahmat Allah semata-mata. Ini keyakinan yang sebenar-benar yakin Allah yang Esa, kan, yang mana Allah Ta'ala, kan, dalam diri kita ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kan, tidak akan terima satu iman yang ada sekutu dengannya, kan, ada yakin ghairullah, kan, walau sebesar zarah, yang dikatakan qalbun salim, hati yang sejahtera, tidak ada syirik kepada Allah walau sebesar zarah, kan, yakin bulat, kan, yakin bulat 100%, kan, hanya saja Allah Ta'ala Maha Kuasa. Selain pada Allah, semuanya langsung tak boleh buat apa-apa. Cuma nak tanya share sikit lah, macam mana kita nak latihan supaya kita nak rasa kita ni dalam rangkulan Allah SWT. Kita nak rasa yang kita ni tiada diri, kita dah lumatkan diri kita ni tak wujud. Yang wujudnya hanya saja Allah Ta'ala je. Ini tu macam mana skill dia tu. InsyaAllah. Ada nak tanya apa-apa? Nanti saya boleh. Dalam surah Ar-Rahman kata, kullu man 'alaiha. Dapatkah kita menghilangkan semua dulu? Sebelum dia jawapan dia waya baqa wajhu rabbika dzul jalal, yang tetap kekal. Jadi dia suruh hancurkan dulu. Maknanya lenyapkan semua. Contoh, ini air kopi. Tadi dia datang, anzala ala abdil kitab, dia suruh minta air kopi. Rasa sampai dulu. Pasal dia yakin kun fayakun, pasti kopi ada di situ. Dia pun sampai. Kita pun minum. Kita minum, dapat rasa yang datang mula-mula tu. Betul? Mula-mula datang tu siapa yang bagi rasa? Allah. Pap dia passing balik, tetap dia pergi balik kepada mengesakan Allah. Ada kita lagi. Itu nama kullu man 'alaiha. Kita tak nampak lain, kita nampak dia. Boleh bila kita boleh letak situ, yang tetap kekal waya baqa. Ya. Lazimkan dia tetap. Itu cakap saya kalau masuk rumah senduk, apa-apa je saya nampak dalam rumah semuanya berzikir sama-sama dengan saya. Kat rumah tu saya dah, maknanya kalau kita zikir la ilaha illallah, kita ajakkan semua sekali. Sehalu-halu pasir pun dalam tu semua berzikir sekali, kita ajakkan. Kita ajak, sebab memang dia punya function dia, apa pun Allah jadikan semuanya mengesakan Allah. Jadi kita turutkan kefahaman tu tadi yang Allah Ta'ala jadikan tersihir. Jadi semua dalam rumah kita dah mengesakan Allah dengan kita sekali. Mengatakan aku ni tak ada, aku pun tak ada, aku tak, yang ada hanya jadi semua dah ajakkan kita. Jadi kita dapat rahsia tu tadi. Itu latihan tu. Masya-Allah. Ada nak kongsi? Ada soalan-soalan? Makan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan izin dan dengan rahmat dia, kita diletakkan diri kita di sini pada malam ni, di mana kita diperlihatkan, diperdengarkan dengan kalimah-kalimah suci Allah, untuk di mana kita dapat sedikit sebanyak bukan sekadar mengenal nama Allah, kita diperkenalkan dengan diri Allah sendiri, di mana selalu yang kita dengar ilmu kenal diri, kenal Allah ni adalah sebenarnya adalah membesarkan atau mengesahkan Allah sahaja. Di mana kalau kita nak isytiharkan kita ni menghilangkan diri, kalau kita nak usahakan macam mana kita nak menghilangkan diri, kita tak mampu. Apa yang harus kita buat, kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dia yang saja yang boleh menghilangkan diri kita.
Kalau kita ada masih lagi yang mengatakan kita sendiri ada upaya untuk menghilangkan diri kita, dia masih tak sampai. Jadi di mana selalunya Ustaz beri sedikit pencerahan tentang Lailatul Qadar dan dibawa kepada sahabat-sahabat kita di sini, dia memahami tentang Lailatul Qadar itu sendiri. Di mana yang kita datang dia bulan Ramadan ni yang kita kejar adalah malam 1000 bulan tu, 83 tahun tu kan. Jadi itu tak berapa cantik lah untuk dibawa dalam diri kita. Yang sebenarnya kita letakkan diri kita, siapa yang menjadikan, dapatkan siapa yang menjadikan itu kadar itu lebih nikmat. Di mana kalau kita merasakan itu nikmat, apa yang datang kepada kita, Ustaz tadi cakap, apa pun Ferrari ke kekayaan apa yang kita dapat pun kita ambil, tapi dia tak masuk dalam diri kita. Tapi yang sebenarnya masuk adalah kecintaan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja perkongsian ikhlas daripada saya, supaya kita sama-sama istiqamah mempelajari, mengenal diri, mengenal ilmu ni. Inilah pelajaran yang paling tinggi. Kalau diibaratkan mana-mana yang Ustaz cakap tu, apa-apa pun lah, degree ke apa ke, tinggi pun, ni yang paling tinggi. Ini yang paling wajib. Kalau solat tu wajib aja lagi, tapi ilmu kenal diri ni, kenal Allah ni adalah paling wajib yang kita tahu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim, amma ba'. Jadi untuk bercerita tentang Allah dan Rasul ni satu perkara yang sangat penting, kan. Kalau boleh kita memang tak ada ilmu lah, kan, ilmu sikit, tapi sangat nikmat sebenarnya cerita tentang Allah SWT, kan, kerana Allah yang Maha Esa, kan. Jadi janganlah kita kena perbanyakkan, kan, ucap tentang kehebatan Allah lagi dan lagi, hari-hari, kan, daripada pagi sampai malam, kan, sampai tidur kita, kan. Kita perlu nafikan, kan, selain daripada Allah ni semua tak ada kuasa, dan berharap pada Allah. Walaupun kita nampak dengan mata kita, kan, satu benda tu dia macam ada kuasa, tapi itulah sebenarnya Allah yang berkuasa, kan. Tak ada yang berkuasa melainkan Allah, kan. Jadi hari-hari kita kena nafikan, kan, apa yang kita buat, kan. Kita minum memang kita minum, tapi kita nafikan, kan. Bukan air ni yang bagi hilangkan dahaga, tapi hilangkan dahaga Allah, kan. Kita makan pun kita makan, baca doa, kan, ikut sunnah Nabi, tapi kita nafikan, kan, makan ni tak boleh bagi saya sihat, yang bagi sihat adalah Allah, kan. Sampai satu tahap kita hanya yakin Allah saja, kan. Jadi ini lah percakapan akan memberi kesan dalam hati kita, kan. Sampailah kita mati, kan, saat akhir kita yakin betul, kan, Allah yang berkuasa, kan. Jadi inilah umat akhir zaman, kan. Kita lemah, kan. Kita yakin selain pada Allah boleh beri manfaat, kan. Allah berkuasa, tapi emas pun Allah ada manfaat, kan. Allah berkuasa, tapi kerajaan pun ada juga, kan, kuasa dia, kan. Jadi inilah perkara kita nak buang sikit, kan. Moga-moga, kan, akhir kalam kita dengan usaha kita hari-hari ni, kan, menafikan selain pada Allah ni, moga Allah bagi kita saat akhir kita yakin betul-betul Allah yang berkuasa. Allahu Akbar, kan. Jadi, kan, kita kena hari-hari sebut tentang, kan, nafikan selain daripada Allah, isbatkan Allah SWT, la ilaha illallah. Jadilah, kan, itu sedikit daripada saya, moga, kan, beri manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Sikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa kita dengar ungkapan tak kenal maka tak cinta, kan. Okey, sebenarnya yang mengenal saja yang akan merasai nikmat cinta itu. Hanya yang mengenal. Yang tak mengenal tak akan merasai nikmat cinta itu. Jadi sama-samalah kita mohon kepada Allah supaya diberi keteguhan hati, hari demi hari, supaya kita dapat merasai nikmat cinta kepada Allah itu sendiri, kan. Sekadar itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukur sebab Allah ada kan. Syukur sebab Allah ada kan. Wujud Allah kan. Nampak keberkahan ke apa semua kan. Sempurna dia kan, kita nampak. Nampak penglihatan, pendengaran kan. Siap dengan segala segala bala tentera dia kan. Dia dia hantar kan. Dia sediakan semua je. Kan kalau kita dia orang kata letak satu setiap satu kan, setiap apa yang kita nampak tu kan, nilai dia besar, amat terlalu besar. Kalau kita pergi supermarket kan, kita tahu dia ada tanda kan, dia ada harga dia. Dia ada harga dia, berapa ringgit kan. Tapi Allah punya ciptaan ni dia tak ada letak harga kan. Nilai dia tak mampu nak sebut nilai dia. Setiap satu kan, apa kita nampak kan, katalah 10 kita nampak. Apa kita nak kata? Apa kita nak terima kasih kat Allah? Apa kita nak sebut? Kita nak ganti tu, bayar kan. Nikmat tu. Tu kan. Kena faham tu kan. Okey Terima kasih. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi nak menyatakan latihan kita nak mematikan diri, bahawasanya kita ni tiada kedirian, maknanya kita tak ada diri kita, mengisbahkan Allah sahaja sebenarnya, mengesakan dia sahaja sebenarnya. Bagaimana? Latihan tu kita kena buat hari-hari. Sebagaimana yang kita pernah perbincangkan benda-benda macam ni, hari-hari kita buat. Menafikan semua, nafikan. Ibarat saya nak cerita, kita servis kereta, kita servis kereta, major service semua kita buat. Oil filter, oil sum, apa semua kita buat. Itu maknanya yang Allah nak menyatakan malam ni, itu kita buang kedirian kita lah, nak membersihkan apa yang dalam kereta tu yang dah lama dah lama berpaut dalam diri kita ni. Kedirian ni berpaut dalam diri kita. Jadi kita nak buang minyak-minyak apa semua kita nak buang. Itu konsep yang pertama. Bila kita dah buang, sebelum kita buang minyak hitam apa semua, oil sum apa semua tu, kita nak tukar apa semua, kita rasa macam berat je kereta tu. Tapi bila dah tukar apa semua, suspension apa semua, kita rasa ringan je. Tapi kita lupa sebenarnya. Yang rasa sedap tu kita tak tahu, yang pemberi rasa sedap tu kita tak nyatakan dia. Tu kita. Saya cerita dalam diri saya sendiri. Tapi bila Allah Ta'ala menyedarkan saya, ya Allah, engkau lagi sedap ya Allah, jadi aku mengesakan kau je ya Allah. Itu saja yang dapat saya olahkan pada malam ini. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hanya nak ajukan soalan saja tentang ayat fa innama tuwallu fasama wajhullah. Di mana kau hadapkan, di situlah wajah Allah. Apa yang dimaksud wajah di situ, Syekh? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajah Allah. Ni malah nak cakap senang, dia cari soalan senang. Tak banyak cakap. Memang dalam poket taktiknya. Jadi alhamdulillah, soalan tu soalan yang maknanya sangat baik lah untuk dia lah, baik lah. Yang kena saya ni tak dapat lagi jawapan ni, tunggulah kejap, tak sampai lagi.
Jadi wajah. Wajah ni macam kita tengok air kopi tu wajah macam mana? Tengok kat luar dia tu. Air kopi. Tu wajah lah tu. Bila kita minum tu rasa sir. Ha. Jadi gitu je. Tapi Allah SWT tu bukan boleh kita wajah-wajahkan. Tak boleh kita wajah-wajahkan. Maknanya setiap wajah-wajah yang ada itu menunjukkan apa? Dia memiliki wajah, tapi bukan itu wajahnya, tapi nak menunjukkan dialah memiliki segala wajah-wajah. Jadi segala dia terzahirkan wajah-wajah apa yang kita lihat menunjukkan dialah dia. Tapi tu bukan wajah, jangan salah faham. Saja kata wajah tu wajah Allah, bukan. Maknanya kita nampak sesuatu tu bukan kita nampak wajah tu dulu, tetapi kita nampak dia, wajah dia dulu. Jadi wajah dia tu laisa kamisi syai, tidak boleh diseumpamakan. Jadi bila dia tajalikan wajah-wajah yang ada, cukup kita tahu dialah yang memiliki wajah. Wajah yang ditajali itu bukan dia, tapi dia nak menunjukkan dia yang ada yang lain semua binasa. Jadi di mana pun kita hadapkan, maknanya sentiasa dengan kita menghadapkan wajah dia. Fa inama tuwallu fasama. Jadi bukan kiblat tu tadi, Kaabah tu yang kita hadap, tapi yang menciptakan wajah kiblat tu siapa? Jadi kita nampak wajah Allah tu bukan kiblat tu dulu. Bukan kita menyembah Kaabah, tapi kita menyembah siapa yang punya Kaabah tu, wajah. Jadi itulah dia maksudnya. Pasal ayat ni mutasyabihat, dia bukan mukamat. Mukamat ni dah tetap suruh solat, suruh puasa. Tapi mutasyabihat ni kena jumpa arif billah. Orang arif tentang Allah baru kita boleh faham. Macam ni kita faham lah. Jadi apa yang kita pandang, kita tak nampak wajah telefon ni. Wajah telefon ni gini, tapi kita tak nampak. Kita nampak siapa yang menjadikan segala wajah. Nampak tak kita wajah dia? Itulah dia. Tapi jangan cari-cari macam mana wajah Allah. Janganlah dia cari-cari wajah Allah. Janganlah. Cukuplah dia menjadikan segala wajah. Kita tahu itulah dia sebenarnya yang menjadikan wajah tu kita nampak dulu. Segala wajah apa dia jadi, dia, dan dia nampak. Segala kesedapan tu dia yang jadi gitu. Jadi yang ke depan, yang terdahulu itu adalah wajah. Jadi macam Nabi Musa, dia dekat Gunung Tua tadi, lembah Tua, dia nampak cahaya yang bersinar. Jadi disuruh 40 orang pengikut dia tunggu bawah, dia dah nampak tu, dia nak pergi naik. Dia naik, sebelum dia nak diperjelaskan lagi cahaya tu, Allah Ta'ala kata lekangkan, tanggalkan kedua trompa tu. Trompa tu maknanya kita bahasa kita kasut lah kan. Tapi sebenarnya bukan itu tujuan Allah Ta'ala kata tu. Dia suruh lepaskan kedua tu adalah tubuh dan jiwa engkau harus hilang. Tubuh dan jiwa engkau harus baru engkau akan berada di lembah yang suci tua. Maknanya engkau berada di sisi aku nanti. Tapi kalau diri engkau ada lagi, engkau tak akan boleh masuk ke lembah. Jadi Musa tu kan nampak cahaya, wajah cahaya tu menyebabkan hati dia seolah aku akan dapat sesuatu. Jadi bila kita lihat satu wajah, kita akan nampak. Jadi kita pula nampak wajah di sebalik wajah, menjadikan wajah tu. Wajah di sebalik menjadikan wajah, baru kita akan dapat sesuatu. Tapi kalau kita tak memandang dengan penglihatan Allah, mata kita tak mampu nak melihat wajah tu. Jadi harus tanggalkan kedua trompa. Jiwa kita, makna tubuh kita kena hilang, mati kan. Bila mati kan, baru kita melihat dengan penglihatan Allah, baru kita nampak wajah tu. Baru kita nampak, keyakinan tu akan sampai. Tapi kalau ada diri kita, kita tak akan nampak wajah tu. Itu rahsia dia tadi. Jadi keyakinan harus dibuang dulu. Kita tak boleh melihat. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful. Kita ni tidak mempunyai penglihatan. Tapi wa huwa yudrikul absar, bila dia bagi kita penglihatan, baru kita dapat melihat. Latiful, maha halus, dia menciptakan halus. Jadi apakah dia tak tahu? Jadi apa yang kita lihat sebenarnya adalah bukan penglihatan kita, tapi dialah yang memberi kita penglihatan. Tapi kita menutupi, kita rasa kita yang melihat, maka itu kita tertutup melihat pada Allah.
Tapi kalau kita yakin ni, kita melihat dengan penglihatan dia, pasti kita akan nampak di mana pun fa'in nama tuwalu, dibawa mimpi alam mana pun tetap nampak Allah. Masuk alam mana pun kita dah latih diri kita. Selamat tak? Selamat. Mana pergi kita kat dunia lagi kita tak buta dengan Allah dah. Untung kita tahu kan. Masuk pada masyar, masuk dalam alam barzakh, semua kita nampak Allah dah. Kata kat dunia lagi, kat dunia lagi kau dah proses ni, kau dah beruntung, Allah tak akan nyanyi kau. Masuk kat mana pun kau tetap nak Allah juga. Sebab di dunia lagi kau dah, takkan Allah nak nyanyi kat dunia lagi kita dengan Allah. Malaikat datang nak soal, tu malaikat bodoh nama dia tu. Malaikat tu lagi cerdik. Dia kalau orang tu dah kenal Allah, dia takkan dia soalnya dalam kubur. Buat apa dia duduk dengan Allah, kau panggil kau duduk dalam istana Allah, keluar. Ada ke malaikat panggil keluar, aku nak soal ni. Mana ada macam tu. Jangan kau ingat sama je orang-orang manusia ni, ranking dia sama je. Jangan. Apa man kana mu'minan kaman kana fasiqah. Orang yang mukmin tu kenal Allah, dengan orang fasik tak kenal Allah, la yastawun, tidak sekali-kali sama. Malaikat tu tahu ini kekasih-kekasih Allah, orang mukmin ni, aku akan mengabdikan, menolong kepada dia sebab Allah suruh tolong orang-orang mukmin. Jadi bila kita jadi orang mukmin, kita yang paling hebat sebenarnya. Bukan bertambah was-was. Kita orang mukmin, kita bertambah kita yang kontrol dunia sebenarnya. Bukan dunia kontrol kita. Dah kita dah dapat Allah Ta'ala, kita kontrol lah. Khalifah lah kita. Enggak? Aduh. Tapi kita masih was-was. Masih kita rasa sebenarnya kita ni jangan ragu-ragu. Saya tadi ada orang tu, ustaz tu telefon. Dah 5-6 orang ustaz kat masjid ni. Orang kena rasuk. Saya tak tahu kena rasuk apa. Saya pun dia telefon, perempuan. Ustaz tu telefon. Hantar boleh apa obat orang apa kena rasuk tak? Entahlah, saya pun tak tahu. Tolong datang. Jadi orang tengok. Ada 5-6 orang dah ni tak jalan lagi dia kata. Penuh kat masjid tu, jadi macam pesta pula dah. Susah sangat nak keluar. Saya pun datang naik motor. Ustaz dia pun sambut. Orang mana dia? Dalam kereta dia. Sebab saya datang tu, di dalam kereta dia boleh keluarkan kepala dia. Dia muntah. Muntah dia putih, berbuih. Putih macam ni. Berbuih. Saya pergi ambil air kat kolam masjid. Saya siamkan muntah dia dulu. Dia dalam kereta lagi kan. Saya pun tanya, ni siapa nama ni? Tak nak bagi nama. Tahu. Tak, kawan-kawan dia, nama dia siapa yang perempuan ni? Shikin dia kata. Shikin dia kata. Shikin. Yang ni memang dia dah tak sedar Shikin ni. Benda tu masuk. Saya cakap, daripada mana? Tak nak bagi tahu. Okeylah. Kamu tak salah ke kamu duduk dalam badan Shikin ni? Tak, aku sayang dia kata. Aku sayang. Mempunyai lelaki. Yang masuk dalam badan ni lelaki. Masuk dalam badan perempuan ni. Dia kata dia cinta dengan ni. Dah lama aku ikut. Dia kata, tak elok kau buat macam ni. Kalau kau punya keturunan tahu, marah. Orang engkau alam lain, dia alam lain. Mana boleh kahwin? Dia kata, aku sayang dia, aku dah lama. Aku nak juga dia. Tak boleh. Macam mana pun kau sayang, cinta, dia tak sama alam. Kita carilah alam kita. Memang Allah dah sesuai. Saya cakap itu. Tak nak. Okeylah, saya bilang sampai saya dah cakap elok-elok. Kan? Kamu dah buat silap ni. Kalau kamu tak keluar, kamu silap. Saya cakap elok-elok, keluar elok-elok. Tak nak Okey. Sekarang saya bagi bilang 15 saat. Kalau tak keluar, saya kena buat sesuatu lah. Saya pun dia orang tu kira. Yang ramai-ramai dalam dua kereta tu, yang belakang pun kira juga. Ramai 1, 2, ramai-ramai 3, 4, 15. Saya pun ambil. Saya pun pandang muka dia kan. Wajah Allah lah saya bayangkan. Bukan wajah benda tu. Saya pandangkan wajah Allah lah dulu kan. Pandangan kasih sayang kan. Ya. Dia tiba-tiba dia meraung. Sakit. Padahal saya pegang gini, ambil sini. Saya pegang lapik. Sakit. Tak apa, sikit dia keluar ya. Saya pun sentap. Ada lagi. Tak habis, saya buat lagi. Keluarkan, tak apa, keluarkan.
keluar ada lagi 3 kali saya buat tu baru dia bernapas. Kalau tidak dia keras baru dia bernapas. Dah apa, tarik nafas, Allahu. Lepas tu dah okey. Ada orang datang. Orang ramai datang kan, yang tadi kat belakang ke depan. Dah okey ni, dia okey ni. Ini ada jin ni. Macam masing-masing nak jadi doktor semua dah. Saya pun okeylah, cukup lah tu. Saya pun angkat kaki jalan. Tu. Tu pasal saya cakap tadi, kita jangan pandang yang lain. Maknanya setiap dia jin ke masuk, kita tetap nampak wajah Allah. Train tu, jangan dia robah je suara, robah je muka, kita dah nampak benda lain. Jangan. Itu bukan senang. Tapi latih lah. Pada latihan tu bukan di 3 sejadah sebenarnya. Bukan saya cakap tak boleh pula. Jadi buat kat 3 sejadah, tapi sebenarnya dia punya yang original dia di luar 3 sejadah. Bila kita bercampur masyarakat, pertapaan umatku adalah bila bercampur masyarakat tu lebih hebat lagi. Ya kalau kita buat sendiri kat rumah untuk kita aja. Tapi bila kat luar dia dah umum, tu lebih lagi. Boleh pertanyaan tu? Ya. InsyaAllah cukup dulu lah. Ada apa-apa kongsian Syekh? Ada nak tanya? Ya, sekian kita jumpa kita kali ni. Terima kasih atas perhatian. Mudah-mudahan apa yang kita kecapi malam ni adalah membawa kita bertambah lagi rasa keasyikan dengan Allah. Di mana pun kita pergi, di mana pun jua kita beradab, sentiasa kita rasakan keasyikan dengan Allah. Sebab ini dunia adalah tempat bahagia bagi orang yang kenal Allah. Dunia bukan satu tempat untuk menyeksa diri kita. Allah tak pernah nyanyi. Allah jadikan hidup untuk kita bahagia, membawa berita gembira. Wa ma arsalnaka mubasyiran wa nadhir. Jadi kita bawa bahagiakan. Dan apa pun yang membuatkan kita tak bahagia, kita bahagiakan dengan Allah. Yang tak bahagia tu sana. Yang dengan Allah tetap bahagia. InsyaAllah. Alhamdulillah wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.